Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua anak-anak Empat Umar. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran sirah. Kalau ada anak-anak ada buku, boleh inilah buku teks ni, boleh buka muka surat yang ke-6. Okey. Kalau kelas yang terdahulu 2 minggu lepas Ustaz dah ajar mengenai tajuk konsep jihad dalam Islam. Okey. Jadi untuk kali ini kita akan masuk terus kepada perang Badar, di mana perang Badar iaitu perang yang berlaku yang paling awal lah, perang yang pertama dalam sejarah Islam. Okey, sebelum kita memulakan kelas, insya-Allah marilah sama-sama kita membacakan doa agar kita mudah untuk faham lah. Kita mudah untuk faham, untuk ingat mengenai kisah sirah Nabi ni, kita kena ingat untuk ingat. Jadi kita baca doa dulu. Setiap kali untuk ilmu pun kita seeloknya kita kena baca ilmu lah untuk memperoleh keberkatan. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishrah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Boleh buka muka surat yang ke-6, rujuk buku masing-masing. Okey. Perang Badar, yang mana perang itu berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Okey. Jadi 2 tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, dan pada bulan Ramadan berlakulah perang Badar ni. Okey. Perang Badar ini berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Ataupun lebih tepat lagi Badar. Nama tempat tu Badar. Sebab tu dinamakan perang tersebut perang Badar. Contoh kalau perang Uhud, Bukit Uhud. Jadi dinamakan perang Uhud. Ataupun perang Khandaq. Sebab apa? Sebab parit besar kan. Dinamakan perang Khandaq. Jadi sama juga dengan Badar ni. Jadi Badar ni nama tempat. Sebab itulah dipanggil perang Badar. Okey. Seterusnya, bilangan tentera Islam yang terlibat. Okey, peperangan ini disertai oleh 313 orang Islam yang terdiri daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Okey, siapa kaum Ansar dan siapa kaum Muhajirin ni? Kalau kamu ingat lagi, kamu dah pernah belajar, kaum Ansar ni ialah kaum yang memang asal daripada Madinah. Penduduk asal Madinah dipanggil kaum Ansar. Manakala Muhajirin pula ialah orang-orang yang berhijrah ke Madinah dari Mekah bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi peperangan ini disertai oleh 313 orang tentera Islam yang terdiri daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perang yang pertama ni Nabi sendiri yang pimpin. Nabi sendiri yang ketuai tentera Islam dalam peperangan. Okey, manakala pihak kafir Quraisy pula seramai 1000 orang tentera yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Jadi kalau kamu fikir 313 melawan 1000 orang, siapa yang akan menang? Kan, semestinya lah 1000 orang, sebab ialah ramai. Kan, diorang lagi ramai, mesti ada orang menang. Kan? Kamu fikir logik kan? Siapa fikir logik pun mesti dia orang cakap 1000 yang menang kan, sebab 1000 lagi ramai. Tapi sebaliknya yang berlaku, Islam yang menang. 313 orang ni yang menang. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, 313 orang yang menang. Yang mana Ustaz akan perincikan lagi untuk kelas-kelas yang akan datang lah, macam mana boleh menang apa semua tu. Okey. Bilangan masa tu tentera Islam hanya ada 2 ekor kuda saja. 2 ekor kuda dan 70 ekor unta untuk tunggangan untuk berperang. Jadi 2 ekor unta dan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta untuk berperang, manakala kaum kafir Quraisy ni mestilah lagi banyak. Sebab dia orang ada 1000 tentera. Okey. Dan semestinya lah dengan kekuatan yang bilangan yang banyak tu, dia orang boleh menang. Kan? Tapi dia orang tak menang juga. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab seterusnya lah. Okey, sebab-sebab berlakunya perang Badar. Okey, kalau kamu nak tahu, selepas Nabi berhijrah ke Madinah,
kan. Orang Islam ni memang orang kafir Quraisy ni, diorang tak berhenti, memang berusaha untuk menghancurkan Islam. Dengan apa cara sekalipun diorang akan menghancurkan Islam. Sebab apa? Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang yang masuk Islam ni lagi ramai. Mana kata penganut Islam ni lagi ramai, semakin bertambah dan bertambah. Jadi bila berjadi macam tu, orang kafir Quraisy memang tak suka lah, kan, bimbang akan Islam akan jadi kuasa besar dekat Makkah, dekat Madinah tu, dekat tanah Arab tu. Jadi diorang memang tak suka lah, diorang nak hancurkan Islam. Macam mana cara sekalipun diorang mesti menghancurkan Islam. Jadi salah satu yang diorang buat, diorang menghancurkan Islam dengan cara diorang diorang berhijrah berhijrah dengan cara berhijrah tu berniaga. Berniaga ke Syam untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh melalui perdagangan. Bila diorang dah berniaga di situ, secara tidak langsung diorang akan dapat hasut orang kat situ lah, untuk tak suka Islam, jangan masuk Islam ni tak seronok, Islam ni agama yang berat sebelah, menindas apa semua, macam-macam lah. Jadi diorang hasut secara tidak langsung. Bukannya diorang nak berniaga semata-mata, kan? Berniaga tu berniaga juga, tapi diorang nak tambahkan diorang punya bilangan kekuatan diorang tu dengan cara menghasut orang-orang kat situ, orang di negeri Syam tu, untuk tak suka Islam. Okey. Jadi bila Nabi sedar benda tu, Nabi sedar yang orang kafir Quraisy dah mulakan strategi yang macam tu, berniaga ke Syam dan menghasut orang-orang di sana untuk tak suka Islam. Nabi menghantar Abdullah bin Jahsy untuk mengintip pergerakan orang kafir Quraisy, apa yang diorang buat dekat Syam tu, bila diorang akan balik ke Mekah apa semua. Jadi bila diorang balik, dalam perjalanan pulang ke Mekah tu, Nabi mulakan menyerang, memulakan peperangan. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada sebab-sebab berlakunya perang Badar. Rasulullah SAW bertindak menghalang angkatan perdagangan kafir Quraisy yang kembali dari Syam diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Okey, jadi bila diorang dah dalam perjalanan pulang dari Syam tu, nak balik ke Mekah, Nabi halang dalam perjalanan tu. Dalam perjalanan tu Nabi halang dengan bawa tentera. Mana kata orang memang dekat situ je lah berlaku perang. Dekat tempat tu, kebetulan tempat tu bernama Badar. Jadi hasil daripada tempat tu lah dinamakan perang Badar. Okey, tujuan Rasulullah SAW berbuat demikian kerana yang pertama, untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan menghancurkan Islam. Okey, jadi bila musuh kita, bila diorang semakin kuat, semakin maju dalam ekonomi, semakin bertambah diorang punya kuantiti, bilangan makin banyak. Jadi secara tidak langsung benda tu boleh memudahkan diorang untuk menang dengan Islam. Jadi Nabi tak nak benda tu. Bila Nabi tak nak, inilah sebab Nabi. Sebab yang pertama, Nabi nak berperang. Nabi nak melemahkan ekonomi diorang dan tak nak bagi diorang bertambah bilangan tentera diorang lah. Yang kedua, bagi menggantikan harta orang Islam yang dirampas. Jadi, kalau dulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, umat Islam memang ditindas di Mekah tu, ditindas di pulau macam-macam, dihina semua. Dan ada yang di antaranya harta orang dirampas, diberi pada pembesar, diberi untuk kafir Quraisy sendiri. Jadi Nabi nak ambil balik lah, nak menggantikan harta tu dengan barang-barang perdagangan kafir Quraisy ni. Yang ketiga, mengembangkan Islam. Yang inilah yang paling penting sekali, mengembangkan Islam. Jadi bila Nabi nak mengembangkan Islam, Nabi kena berperang. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah Ustaz nak bagi sedikit latihan, di mana latihan ni Ustaz nak kamu jawab dalam bentuk video. Mungkin pernah dah ustaz yang suruh kamu jawab bentuk video, kan. Jadi Ustaz nak suruh kamu jawab dalam bentuk video. Soalan yang pertama kamu dengar baik-baik. Soalan yang pertama, bilakah berlakunya perang Badar? Soalan pertama. Soalan yang kedua, berapakah bilangan tentera Islam dan tentera kafir Quraisy yang menyertai perang Badar? Soalan yang ketiga,
nyatakan salah satu tujuan Nabi untuk berperang. Okey. Contohnya kamu nak jawab macam mana? Jawablah dalam bentuk video. Contohnya nama, kamu beritahu nama saya sekian sekian sekian. Okey, jawapan yang pertama, okey, contoh perang Badar berlaku pada 17 Muharram tahun ke-5 Hijrah. Soalan yang kedua, bilangan tentera Islam yang menyertai peperangan Badar ialah seramai 5,000 orang dan tentera kafir Quraisy ialah 10,000 orang. Soalan yang ketiga, salah satu tujuan Nabi berperang adalah jadi jawablah. Jawab dalam bentuk video dan hantar melalui Google Classroom ya. Ustaz nak tengok kamu jawab dalam bentuk video dan hantar melalui Google Classroom. Okey, jika kamu tidak faham sebarang pertanyaan, bolehlah tanya Ustaz, PM Ustaz, ataupun kamu boleh ulang tengok video ni semula untuk kamu lagi faham. Okey, itu saja daripada Ustaz hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.